Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan ruang dan peluang yang diizinkan kepadanya, maka dapatlah kita sama-sama berhimpun di dalam majlis ilmu pada kali ini, dalam persidangan yang sangat hebat untuk membicarakan ilmu-ilmu berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan ahli-ahli penyelidik Dr. Sharifah Darmia Sharif Adam, Dr. Imawani Osman dan Profesor Madia Dr. Muhammad Suhaimi Esa akan berkongsi sedikit berkaitan dengan dapatan kajian berdasarkan tajuk Facebook, satu platform dalam membentuk kesepaduan nasional di Sabah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk pengenalannya, sebagaimana yang kita maklum bahawa Facebook ini merupakan salah satu platform media sosial yang paling popular digunakan oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Boleh kita katakan bahawa setiap manusia ataupun setiap orang mempunyai nama Facebook ataupun laman Facebook masing-masing. Ini merupakan salah satu aspek ataupun salah satu petanda yang baik dalam membentuk kesepaduan nasional di Malaysia. Facebook juga merupakan salah satu platform yang membolehkan orang ramai untuk berkumpul dan berinteraksi secara alam maya, di mana kalau kita lihat Facebook ini telah menghubungkan ramai manusia yang berada di seluruh pelosok dunia, bukan hanya kita berada di Malaysia ataupun di Sabah ataupun di mana-mana sahaja, tetapi boleh dihimpunkan atau boleh kita satukan mereka-mereka yang tinggal di luar negara sebagai contohnya, untuk sama-sama kita berinteraksi, berbicara dan juga berfikir ataupun mengupas isu-isu yang berkaitan yang hendak kita sampaikan ataupun nak kita kongsikan. Kemudian Facebook juga telah memberi banyak kebaikan kepada masyarakat, namun terdapat juga sesetengah masyarakat yang berpandangan bahawa medium Facebook ini telah banyak memberi impak negatif kepada masyarakat. Walhal kalau kita lihat Facebook ini banyak juga kelebihan ataupun manfaatnya kepada masyarakat. Jangan kita melihat kepada negatif ataupun impak negatif semata-mata, tetapi kita juga perlu melihat kepada sejauh mana kelebihan dan keistimewaan yang ada dalam Facebook, khususnya bagaimana Facebook ini dapat membentuk ataupun dapat melaksanakan sebuah masyarakat yang aman dan juga harmoni. Bila kita teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan hasil dapatan kajian yang telah kami jalankan Untuk yang pertamanya, kami akan mengupas berkaitan dengan peranan Facebook dalam membentuk kesepaduan nasional di Sabah khususnya Di mana kalau kita lihat Facebook ini telah banyak mengubah rentak kehidupan ataupun corak kehidupan manusia, di mana kalau kita lihat sebelum ini, kalau kita nak berinteraksi atau berbicara dengan seseorang, maka hendaklah kita bertemu secara bersemuka, face to face. Tetapi dengan adanya aplikasi Facebook ini, maka masyarakat tidak perlu lagi lah untuk kita keluar ke mana-mana berjanji pada masa tertentu untuk kita nak berbincang ataupun bersembang berkaitan dengan isu-isu. Tetapi dengan adanya Facebook, kita dapat melaksanakan interaksi ataupun komunikasi kita secara alam maya. Jadi di sini antara peranan pertama Facebook dalam membentuk kesepaduan nasional khususnya Sabah adalah melaksanakan pertandingan atas talian sebagai elemen mempromosikan kesepaduan nasional. Baik, dalam peranan ini sebenarnya kita boleh lihat bahawa pada ketika ini, apatah lagi dalam keadaan fenomena pandemik COVID-19, kebanyakan pertandingan-pertandingan dilaksanakan secara atas talian ataupun secara online. Kita boleh lihat bagaimana sambutan Hari Kemerdekaan pada ketika ini disambut dengan menerusi pertandingan-pertandingan poster, melukis poster sebagai contohnya,
melukis poster di atas talian, menyampaikan sajak, mendeklamasikan sajak dengan cara merakam video, kemudian kita paparkan di dalam Facebook untuk dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengambil undi terbanyak dalam menentukan siapakah para pemenangnya. Dan kalau kita lihat juga di Sabah, tidak lari di mana dalam era pandemik COVID-19 ini juga di mana pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun, di mana mereka-mereka ataupun orang-orang Sabah Sabah dan Sarawak akan menyambut Hari Pesta Keamatan, di mana dalam meraihkan ataupun merayakan Pesta Keamatan ini biasanya mereka akan melaksanakan satu undian untuk mencari siapakah pemenang dalam Mr. dan juga Mrs. untuk ngadau sebagai contoh Okey, ini juga kita lihat bahawa dengan menjadikan Facebook ini sebagai salah satu platform untuk menjadi tempat mencari undi, ia juga telah menarik minat ataupun telah menunjukkan bahawa masyarakat ataupun penduduk ataupun kaum yang berada di Sabah ini telah menunjukkan satu kata sepakat dalam membuat satu keputusan. Ini yang kita katakan bahawa apabila kita menggunakan Facebook ini, maka masyarakat dapat membentuk kesepaduan nasional, di mana kalau kita lihat apabila seseorang itu memuat naik video di dalam Facebook sebagai contoh apabila kita like video tersebut, kita dapat tahu bahawa berapa jumlah ahli atau beberapa jumlah mereka yang setuju ataupun menyokong video tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai salah satu cara bagaimana Facebook ini dapat dijadikan sebagai satu medium dalam membentuk kesepaduan rakyat di Sabah. Baik, untuk peranan yang kedua, iaitu penerapan tayangan video dan juga iklan sebagai alat kesepaduan nasional di Sabah. Untuk peranan yang kedua atau pendapatan yang kedua ini menunjukkan bahawa kalau kita lihat bagaimana penerbang video ni dapat memberikan satu semangat kesepaduan nasional dalam masyarakat Sabah sebagai contoh. Okey, mungkin kalau mereka-mereka dalam kalangan ataupun dalam kelompok warga tua ataupun warga emas, yang mana mereka ini hidup sezaman dengan contoh dengan filem-filem Piramli sebagai contoh. Contohnya filem Sarja Hassan, di mana di situ banyak semangat patriotik yang telah ditunjukkan dalam filem tersebut. Baik, bagaimanakah cara masyarakat hari ini untuk melihat ataupun untuk menyuntik semangat patriotisme ini dalam masyarakat kita hari ini? Dengan adanya Facebook ini, kita boleh paparkan ataupun mainkan ataupun upload video-video seperti ini untuk dijadikan satu suntikan kepada masyarakat dalam membentuk kesepaduan nasional. Selain itu terdapat jugalah filem-filem animasi ataupun kartun yang turut memberi impak yang besar dalam kesepaduan nasional di Sabah, iaitu seperti kartun Ola Bola, Upin dan Ipin dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada unsur ataupun cara bagaimana Facebook ini dapat memberikan peranan dalam menyebarkan unsur-unsur nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan itu dalam bentuk video yang diletakkan dalam tapak Facebook itu sendiri. Baik, seterusnya yang ketiga, iaitu kerjasama kerajaan negeri dalam menggunakan Facebook bagi mencapai kesepaduan nasional di Sabah. Baik, dalam konteks yang ketiga ini di mana kita boleh lihat apabila berlakunya COVID-19 yang bermula pada tahun 2019 tersebut di mana kalau kita lihat ramai dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ini telah mengikuti ataupun telah menjadi ahli dalam laman Facebook, khususnya pengikut-pengikut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Belia dan Sukan.
masyarakat. Ini adalah salah satu petunjuk bahawa mengatakan bahawa masyarakat Malaysia pada ketika ini saling mengambil ruang dan peluang untuk mengikuti laman web ataupun laman Facebook kementerian tersebut ya. Ini kerana terdapat maklumat-maklumat penting yang akan disampaikan ya oleh kementerian ini bagi membuka ruang kepada masyarakat untuk berfikir ataupun untuk melihat keadaan ataupun isu-isu semasa berkaitan dengan COVID-19. Kalau kita lihat juga ya, ada juga sesetengah daripada para ilmuwan ataupun guru telah menjadikan Facebook ini sebagai salah satu cara dalam menyebarkan ataupun dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar ketika COVID-19. Ini juga menjadi satu medium yang sangat baik ya bagi kita untuk mencapai kesepaduan nasional masyarakat khususnya di Sabah. Untuk yang keempat pula ya, di mana peranan Facebook ini adalah sebagai memberi impak kepada platform dalam membentuk kesepaduan nasional di Sabah. Di mana kalau kita lihat dengan keterluasan atau ketidakbatasan Facebook ini, kita dapat berinteraksi ya dengan orang lain, sama ada mereka itu dalam satu bangsa yang sama ataupun bangsa yang berbeza ataupun kaum yang berbeza dan negara yang berbeza. Ini yang kita katakan bahawa di mana dengan menggunakan Facebook ini kita dapat menambah kenalan kita, sama ada kenalan tersebut berada di daerah yang sama ataupun di negeri yang sama ataupun di negara yang sama ataupun yang di luar yang jauh daripada negara kita. Ini kita lihat bahawa impak ataupun cara kita berkenalan antara satu sama lain ini sebenarnya telah memberi satu impak yang positif dalam kesepaduan nasional di Malaysia. Jadi ini adalah antara peranan-peranan Facebook dalam membentuk kesepaduan nasional di Sabah. Seterusnya dalam kajian yang kami jalankan juga terdapat beberapa cabaran ya dalam menggunakan Facebook sebagai alat kesepaduan nasional, di mana dalam sidang hari ini saya akan mengupaskan 3 bentuk cabaran ya yang dihadapi oleh Facebook untuk dijadikan sebagai platform dalam kesepaduan nasional masyarakat di Sabah. Yang pertama adalah pengawalan pendapat umum dari seluruh lapisan masyarakat. Baik, dalam cabaran yang pertama ini kita boleh tahu kita boleh maklum bahawa apabila seseorang memuat naik video ataupun memuat naik gambar di dalam laman Facebooknya, maka masyarakat ataupun ahli-ahli ataupun mereka-mereka yang ada di dalam akaun Facebook lain ataupun sebagai rakan Facebook, mereka boleh memberi komen dan pendapat masing-masing. Ini kita lihat bahawa Facebook ini merupakan satu platform dalam bentuk kebebasan bersuara. Jadi sesiapa sahaja boleh memberi pandangan dan juga pendapat mereka terhadap apa yang diberikan oleh seseorang di dalam medium Facebook. Namun apa yang kita fikirkan di sini bahawa sekiranya komen-komen tersebut membawa unsur-unsur yang negatif ataupun berbaukan perkauman, mungkin ia akan merosakkan dan juga menjejaskan nilai kesepaduan nasional yang ada dalam masyarakat kita di Malaysia. Jadi ini salah satu daripada cabaran yang perlu dihadapi ya oleh Facebook. Yang kedua adalah pengaruh budaya hedonism, di mana kalau kita lihat pada hari-hari ini ya, apabila seseorang yang mempunyai akaun Facebook sebagai contoh, mereka tidak akan lekang untuk memegang telefon bimbit mereka di tangan. Bahkan apabila mereka bersua dengan ahli keluarga sebagai contoh, dengan rakan sebagai contoh, mereka lebih mengutamakan telefon ataupun akaun Facebook berbanding dengan mereka yang berada di hadapan. Ini kita boleh lihat bahawa apabila sikap ini muncul dalam diri seseorang, maka dia akan menjejaskan nilai kesepaduan nasional mereka dalam kehidupan. Ini juga akan memberi kesan ya kepada hubungan baik antara seseorang dengan seseorang dalam sesebuah masyarakat. Manakala cabaran yang ketiga pula adalah berkaitan dengan ketagihan masyarakat terhadap Facebook. Ini kita boleh lihat ya bahawa
Dengan berlakunya ketagihan masyarakat terhadap Facebook, mereka berlumba-lumba untuk mencari like ataupun untuk mencari sesuatu yang menjadi isu perbualan hangat dalam masyarakat. Ini juga kalau kita lihat bahawa apabila masyarakat terlalu bergantung dengan Facebook, mereka kadang-kadang mungkin mereka telah melupakan hubungan baik mereka dengan ahli keluarga sebagai contoh. Ataupun kalau sekiranya mereka dalam kalangan pelajar, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan pelajaran semata-mata untuk menggunakan Facebook ini dalam kehidupan. Ini juga boleh memberikan ataupun menjatuhkan nilai akhlak yang ada dalam kalangan diri pelajar, dan akhirnya pelajar-pelajar ini akan rosak dan mereka akan tidak dapat mengikuti perkembangan ataupun pendidikan semasa. Ini adalah 3 bentuk cabaran ya, yang merupakan penghalang ataupun penyekat kepada Facebook untuk dijadikan sebagai alat kesepaduan nasional di Sabah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah bagaimana cadangan untuk menangani isu penggunaan Facebook sebagai alat kesepaduan nasional. Di mana kalau sekiranya Facebook ini tidak dikawal, maka akan berlakulah jenayah-jenayah ataupun sikap-sikap negatif, khususnya akan merosakkan hubungan baik sesuatu kaum dalam masyarakat. Okey, di sini kami sarankan 3 bentuk cadangan. Yang pertama, peranan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC, di mana pihak MCMC perlu melaksanakan beberapa item ataupun mungkin boleh menyekat mana-mana berita-berita yang tidak sepatutnya dikongsikan kepada masyarakat umum, perlulah dikawal terlebih dahulu supaya peristiwa ataupun video-video tersebut tidak dapat memberikan nilai-nilai buruk terhadap hubungan antara masyarakat. Yang kedua adalah penambahbaikan kepada aplikasi Facebook, di mana mungkin kemungkinan besar antara syarikat-syarikat Facebook sebagai contohnya, mungkin mereka boleh membuat ataupun membina mood kanak-kanak dan juga pengawalan ibu bapa, di mana sekiranya kalau anak-anak kita ingin membuka Facebook, sekurang-kurangnya dia perlu mendapat keizinan daripada ibu bapa. Ini juga bagi saya penting ya, kerana kalau sekiranya anak-anak kita tidak dikawal dengan penggunaan Facebook ini, maka mereka akan terdedah dengan perkara-perkara ataupun unsur-unsur negatif ya, dan ini sangat membimbangkan pada masa hadapan. Dan yang ketiga adalah pemantauan dari pihak ibu bapa. Ibu bapa juga perlu mengambil peranan ya dalam memastikan anak-anak mereka tidak tersasar dalam ataupun tidak menyalah gunakan Facebook ini kepada perkara yang tidak baik. Jadi kalau sekiranya ketiga-tiga cadangan ini diambil berat ataupun diambil tindakan, saya rasa Facebook ini lebih banyak memberikan nilai positif ataupun nilai tambah kepada kesepaduan nasional masyarakat di Sabah. Baiklah, untuk akhirnya sebagai penutup, Facebook ini sebenarnya banyak memberi impak kepada manusia dalam pelbagai aspek ya, sama ada dalam aspek pendidikannya, aspek ekonominya, aspek perundangan dan seumpama dengannya lah, di mana Facebook ini merupakan satu platform yang sangat luas, yang sangat terbuka, di mana semua perkara ataupun aspek boleh dikongsikan di dalam laman Facebook ya. Media sosial juga merupakan tunjang dalam komunikasi dan telah membantu manusia untuk saling berhubung dengan mudah dan juga pantas merentas masa ya. Media Facebook juga adalah antara platform yang terawal dan paling banyak digunakan di Malaysia, dan ia sesuai diangkat menjadi salah satu platform dalam membentuk kesepaduan nasional khususnya di Sabah. Medium Facebook juga turut mendorong ke arah pembentukan kesepaduan nasional di Sabah melalui kepelbagaian ciri-ciri kemudahan yang disediakan dalam medium ini. Dan kita boleh lihat juga bahawa semua lapisan masyarakat ya, tidak kira secara individu ke ibu bapa ke maupun organisasi, perlu menjadi tulang belakang jika ingin mencapai perpaduan dalam masyarakat majmuk yang terdapat di Sabah. Dan akhir sekali, pihak yang bertanggungjawab juga perlu memainkan peranan dengan efektif dalam pengawalan dan pemantauan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi memecah belahkan kesepaduan sosial rakyat ya. Sikap ambil berat ini sangat penting dalam memacu Facebook sebagai salah satu daripada platform dalam membentuk kesepaduan nasional khususnya di Sabah. Untuk yang terakhirnya, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak GAA di atas penerbitan manuskrip dan juga artikel ini.
Sekian, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk dan lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan segala ilmu ataupun segala hasil dapatan kajian ini dapat kita sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.